dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam podcast kali ini. Saya, Muhammad Dirin Iskandar, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang menarik bertajuk cabaran dan strategi pengurusan dalam organisasi moden. Seperti yang kita tahu, dunia perniagaan hari ini penuh dengan cabaran yang memerlukan kepimpinan, perancangan, dan strategi yang bijak. Untuk itu, kita telah menjemput 4 orang pengurus daripada bahagian yang berbeza-beza bagi berkongsi pendapat dan pengalaman mereka. Kita ada pengurus pemasaran, pengurus keuangan, pengurus pengeluaran, dan pengurus ICT. Mari kita dengar perkongsian mereka. Okay. Saya bermula dengan Encik Edi sebagai pengurus pemasaran. Apakah cabaran utama yang Encik Edi hadapi untuk mempromosikan produk syarikat di era digital ini? Terima kasih Encik Daniel. Berdasarkan pengalaman saya, cabaran paling besar dalam memasarkan produk ialah perubahan tren pengguna yang sangat pantas. Contohnya, generasi muda hari ini lebih gemar kasut sneakers dengan reka bentuk yang unik dan warna yang terang. Manakala segmen dewasa pula mungkin lebih mementingkan keselesaan dan ketahanan produk. Jika kita lambat membaca tren, pelanggan boleh terus beralih kepada jenama lain dan hal ini boleh menyebabkan perniagaan kita terjejas. Oleh itu, kami menjalankan kajian pasaran secara berterusan. Data dari platform e-dagang dan media sosial sangat membantu kami untuk mengenal pasti corak pembelian pelanggan. Sebagai contoh, apabila kami mendapati kasut casual ringan semakin terkenal dalam kalangan pelajar universiti, kami segera melancarkan kampanye digital bertajuk Step in Comfort. Kampanye ini bukan sahaja menggunakan iklan media sosial, tetapi juga menawarkan potongan harga khas untuk pelajar. Hal ini bagi memudahkan pelajar membeli keperluan asas. Dengan pendekatan itu, jualan meningkat sebanyak 30%. Setelah itu, kami juga bersama dengan editor modal, contohnya pemain bola sepak muda yang sedang meningkat naik, serta influencer fashion yang mempunyai pengikut remaja. Sebagai contoh, baru-baru ini kami baru saja menajah seorang content creator TikTok yang sering memuat naik video gaya casual harian. Hasilnya, produk kasut kami lebih cepat dikenali dalam kalangan anak muda. Strategi ini dapat meningkatkan pengaruh jenama di mata pengguna muda dan mengukuhkan kedudukan kami dalam pemasaran. Terima kasih kepada Encik Edi yang telah memberikan perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Seterusnya kita akan beralih kepada pengurus keuangan. Okey. Sebagai pengurus keuangan, bagaimanakah Cik Aina melihat isu pengurusan kos dan aliran tunai yang menjadi cabaran besar kepada organisasi moden? Terima kasih kepada Encik Daniel. Sebagai pengurus keuangan, peranan saya adalah untuk memastikan organisasi mempunyai sumber keuangan yang mencukupi untuk mencapai matlamat organisasi. Ini melibatkan perancangan keuangan yang teliti untuk memastikan organisasi mempunyai aliran tunai yang mencukupi, pengurusan risiko untuk mengurangkan potensi kerugian, penyediaan laporan keuangan yang tepat untuk memantau prestasi, dan melaksanakan kawalan keuangan untuk memastikan organisasi mematuhi peraturan dan undang-undang. Antara sumbangan pengurusan keuangan kepada kejayaan organisasi adalah membuat pelaburan yang bijak, mengurangkan kos, dan meningkatkan kecekapan keuangan. Pengurusan keuangan yang berkesan adalah penting untuk kejayaan organisasi. Di
Dengan membuat pelaporan yang bijak, organisasi dapat meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan. Dengan mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan keuangan, organisasi juga dapat meningkatkan margin keuntungan. Contohnya, organisasi boleh melapor dalam teknologi baharu untuk meningkatkan produktiviti atau merundingkan harga yang lebih baik dengan pembekal. Akhir sekali, salah satu cabaran utama adalah untuk mengimbangi antara membuat pelaburan untuk pertumbuhan masa hadapan dan memastikan kita mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk memenuhi keperluan harian. Untuk mengatasi cabaran ini, organisasi perlu membuat perencanaan keuangan yang teliti dan sentiasa memantau prestasi keuangan kita. Oke, terima kasih Cik Aina terhadap perkongsian yang sangat menarik. Oke, seterusnya kita akan beralih ke pengurus pengeluaran. Dari sudut pengeluaran, apakah cabaran yang paling ketara dalam memastikan kualiti dan kecekapan proses pengeluaran dapat dikentalkan? Terima kasih atas soalan yang dilontarkan sebentar tadi. Dalam syarikat kasut, jabatan pengeluaran bertanggung jawab untuk memastikan setiap kasut yang dihasilkan menepati standar. Contohnya jahitan mesti kemas dan tahan lasa. Tapak tahan lasa dan saiz tepat mengikut permintaan pelanggan. Selain itu, jabatan pengeluaran juga mengawal kos bahan mentah seperti kulit, getah, dan pabrik supaya tidak berlaku pembaziran. Kita juga perlu mengurus masa pengeluaran agar kasut perlu siap tepat pada waktunya, terutamanya apabila ada tempahan besar daripada pengedar atau pelanggan. Yang menariknya, jabatan pengeluaran juga memainkan peranan dalam inovasi. Contohnya, menggunakan teknologi baru untuk menghasilkan kasut bukan yang lebih ringan dan kasut kulit yang lebih tahan lama. Selain itu, sumbangan kepada kejayaan syarikat pula. Apabila kasut berkualiti tinggi dihasilkan, pelanggan akan berpuas hati dan setia kepada jenama kita. Ini secara tidak langsung meningkatkan reputasi syarikat di pasaran. Kos pengeluaran yang terkawal pula memastikan harga kasut kekal kompetitif. Ini membolehkan syarikat bersaing dengan jenama lain. Productivity yang tinggi dapat membantu syarikat kita memenuhi permintaan pasaran. Contohnya pada musim perayaan atau pelancaran model kasut baharu. Akhir sekali, inovasi dalam pengeluaran menjadikan syarikat kita lebih fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan tren fashion dan keperluan pelanggan. Secara keseluruhannya, jabatan pengeluaran dalam syarikat kasut perlu memastikan produk sentiasa berkualiti melalui kawalan kualiti yang ketat dan penggunaan bahan mentah yang terbaik serta relevan. Terima kasih Cik Umi. Seterusnya kita akan beralih kepada pengurus ICT. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, apakah cabaran Cik Amani dalam menguruskan sistem ICT organisasi agar dia tetap selamat dan sentiasa relevan? Terima kasih kepada Encik Daniel. Dalam era moden ini, peranan ICT dan R&D sangat penting dalam memastikan syarikat kasut
kami terus relevan serta mampu bersaing. Dari sudut ICT, kami akan memastikan sistem jualan dan operasi berjalan dengan sangat lancar. Contohnya, syarikat kami ni bukan sahaja menjual kasut di kedai fizikal, tetapi juga kami menjual melalui platform e-dagang. Kami juga ada membina laman web rasmi dan kami juga ada membuat akaun di platform seperti Shopee dan Lazada. Melalui cara ini, pelanggan dari seluruh negara boleh membeli kasut kami dengan mudah tanpa perlu datang ke kedai kami secara fizikal. Selain itu, kami juga memberi perhatian kepada keselamatan data. Setiap transaksi pelanggan mestilah dilindungi supaya maklumat peribadi mereka tidak terdedah kepada risiko kecurian. Ini tujuan kami membuat begini kerana kami mahu meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk terus membeli produk kami secara online. Dari sudut R&D pula, kami sedang berusaha menghasilkan inovasi pada produk. Contohnya, untuk kasut sukan kami sedang membangunkan kasut yang lebih ringan tetapi tahan lasak. Ianya sesuai untuk golongan muda yang aktif bersukan seperti atlet-atlet di sekolah. Kami juga cuba memperkenalkan kasut mesra alam, iaitu kasut yang diperbuat daripada bahan kita semula seperti getah tayar lama atau fabrik terpakai. Inovasi ini ia bukan je untuk memenuhi trend semasa, malah kami nak tunjukkan bahawa syarikat kami ni prihatin terhadap isu alam sekitar. Secara keseluruhannya, ICT dan R&D ini bukan sekadar untuk menyokong operasi, tapi juga dia membuka peluang baharu dalam pasaran. Dengan teknologi digital dan inovasi produk ini, syarikat kasut kami dapat mengekalkan daya saing, membina kepercayaan pelanggan dan pada masa yang sama dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Terima kasih kepada Cik Amani dan saya berterima kasih kepada empat orang pengurus yang telah berkongsikan pandangan mereka dan peranan-peranan mereka dalam organisasi moden. Okey, sebagai rumusan, saya mendapati kita telah mendengar keempat-empat mereka punya kita telah mendengar bahawa pengurus pemasaran berdepan dengan cabaran pasaran digital yang kompetitif. Pengurus kewangan pula perlu mengawal kos dan aliran tunai. Bagi pengurus pengeluaran pula perlu fokus pada kualiti dan produktiviti produk. Manakala ICT pula perlu menghadapi isu keselamatan dan teknologi baharu. Setiap bahagian ada cabarannya, tetapi dengan strategi yang betul, organisasi moden mampu terus maju. Terima kasih kepada para pengurus atas perkongsian dan para pendengar kerana setia bersama kami. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bye.